Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Nur Baizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri akan mengadakan keberangkatan negara ke Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman yang akan menamatkan perkhidmatan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Ana Hajah Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Ana Haji Muhammad Alam akan berangkat ke Republik Singapura bagi mengadakan keberangkatan negara ke Republik tersebut bermula 24 hingga 25 Ogos 2022. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura adalah atas undangan Puan Yang Terutama Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura, dalam mempereratkan lagi hubungan dua hala kedua buah negara. Semasa keberangkatan negara tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga dijangka berangkat menghadiri kunjungan muhibah bersama Puan Yang Terutama Presiden Republik Singapura serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura mempunyai hubungan yang akrab dan unik melalui persahabatan istimewa antara almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin dan mendiang Datuk Laila Utama Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Republik Singapura. Kedua buah negara mempunyai kerjasama yang strategik dan kukuh dalam pelbagai bidang termasuk perjanjian kebolehtukaran mata wang, pertahanan, kesihatan, pendidikan serta perdagangan dan pelaburan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung pagi tadi di Kasar Al-Mizan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 25 Februari 2014. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 462 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 82.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 55.9%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara yang mendapatkan 3 dos vaksin 76.5%.
Negara Brunei Darussalam terus melaksanakan usaha pemulihan industri pelancongan pasca pandemik. Penyambungan semula dan peningkatan kesaling hubungan udara penting bagi membolehkan dan menggalakkan aliran ekonomi utama seperti perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan negara juga terus meningkatkan kapasiti penerbangan bagi memudahkan pergerakan untuk memenuhi keperluan pengembara yang masuk dan keluar termasuk penumpang transit. Berucap semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC ke-11 di Bangkok, Thailand, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin berkata, negara Brunei Darussalam berjaya menarik pelaburan dalam dan luar negara bagi meningkatkan tarikan pelancong yang berkaitan dengan usaha-usaha eko-pelancongan. Usaha itu jelas Yang Berhormat menjadi dorongan untuk memanfaatkan peluang dalam pemulihan ekonomi yang akan menyumbang kepada penjanaan semula sektor pelancongan. Dengan tema Pelancongan Masa Depan, Penjanaan Semula Industri Pelancongan, mesyuarat menggariskan pentingnya pelaksanaan Pelan Tindakan Kesaling Hubungan APEC 2015-2025. Mesyuarat mengalu-alukan cadangan dasar bagi pelancongan masa depan dan penjanaan semula sektor pelancongan yang mencerminkan kesepaduan semua ekonomi APEC dalam usaha mencapai pertumbuhan yang seimbang, terjamin, mampan dan inklusif. Lebih 400 belia seluruh negara menyertai Forum Belia Brunei. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Lebih 300 graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa diraikan dalam majlis khatam Al-Quran dan doa kesyukuran. Majlis sempena haflat takharuj ke-12 itu diadakan di Masjid Universiti pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis antara lain bertujuan membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kalangan para pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam aktiviti keagamaan agar dijadikan sebagai amalan harian. Juga hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Lebih 400 belia dari seluruh negara menyertai Forum Belia Brunei YFB. Diadakan bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Forum kali kedua tersebut menggesa para belia untuk menyertai masyarakat dan pembangunan negara dalam cara yang bermakna dan dinamik dengan menonjolkan kepimpinan dan kerjasama. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan tema Kepimpinan Masyarakat bagi Pembangunan Negara, forum mengumpulkan para pemimpin belia dan penggubal dasar bagi membincangkan pendapat, cabaran dan peluang kepada pembangunan negara sebagai platform yang memberi aspirasi untuk meningkatkan penyertaan dan kepimpinan dalam pembangunan ekonomi di negara ini dan juga serantau. Forum dianjurkan bersama oleh Young Professional Network, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan disokong oleh Majlis Belia Brunei dan Curious Mind. 16 pasukan bersaing dalam 7 Annual Cyber Battle Capture the Flag 2022 yang dianjurkan oleh IT Protective Security Services ITPSS Sdn Berhad. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pengarah ITPSS Sdn Berhad. Kategori terbuka dimenangi pasukan kripto. Kategori Konsortium Komputeran dan Informatik Borneo dimenangi oleh 3-1D
107S dari Universiti Malaysia Sabah yang juga memenangi hadiah bonus terbaik di Borneo. Acara juga diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada ITPSS kerana berjaya mendapatkan akreditasi rasmi ISO IEC 17025-2017 piawaian bagi makmal forensik digital kebangsaan Cyber Security Brunei yang baru-baru ini dianugerahkan oleh Lembaga Akreditasi Kebangsaan Institut Piawaian Kebangsaan Amerika. Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong pagi tadi mengadakan majlis sambutan ulang tahun penubuhannya ke-5 dan berlangsung di pusat berkenaan di Pekan Tutong. Sepanjang penubuhannya, beberapa aktiviti termasuk program keagamaan, kesihatan, sosial dan rekreasi, keusahawanan dan program pembelajaran sepanjang hayat diungkayahkan bagi meningkatkan kemahiran baru dalam kalangan warga emas serta perkongsian pengetahuan dengan orang sekeliling. Majlis diselajurkan dengan jalinan ukhuwah bersama Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, mantan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kumpulan belia Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba muncul juara dalam peraduan kuis Hijrah 1444 bagi belia-belia masjid senegara. Peraduan sempena sambutan awal tahun Hijrah 1444 itu diadakan pagi tadi di Masjid Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Kampung Sungai Kelugos, daerah Tutong. Penyampaian hadiah kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Peraduan dianjurkan bersama pejabat hal ehwal masjid daerah Tutong, bahagian perpustakaan, jabatan hal ehwal masjid serta ahli jawatan kuasa takmir masjid Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Kampung Sungai Kelugos. Peraduan antara lain bertujuan menjadikan masjid sebagai gudang ilmu yang bermanfaat kepada jemaah dan masyarakat sekeliling. Lamin warisan di Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong menarik perhatian kunjungan rombongan Pusat Sejarah Brunei. Lawatan antara lain bertujuan sebagai salah satu program kembara sejarah yang dikendalikan oleh Pusat Sejarah Brunei. Semasa lawatan, rombongan menyerahkan buku terbitan Pusat Sejarah Brunei yang disampaikan oleh Awang Hanafi bin Haji Saleh, Timbalan Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Antara buku yang disumbangkan, buku ilmiah Himpunan Buku Sejarah Brunei, buku Melayu Islam Beraja dan monograf jurnal. Pusat Sejarah Brunei akan bekerjasama dengan Lamin Warisan dalam memberi konsultasi mendokumentasi bahan berharga yang terdapat di Lamin Warisan. Sejarah memang adalah berbesar hati untuk membagi konsultasi ataupun khidmat bantuan macam mana kaedah-kaedah saya jelaskan ini mengumpul, mendokumentari dan juga memelihara. Maksudnya memelihara memindah dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk digital. Harapan Pusat Sejarah memang akan bekerjasama dengan pengurus ini Lamin Warisan macam mana untuk mengekalkan bahan-bahan yang dipamerkan dan dalam masa yang sama mempamerkan dan juga memelihara untuk generasi yang akan datang. Sempena Minggu Penyusuan Ibu Sedunia, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengadakan majlis doa selamat dan penyerahan kain penutup penyusuan anak damin. Majlis berlangsung di lobi Pusat Perempuan dan Kanak-kanak Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pagi tadi. Hadir Abdul Haziz bin Haji Ahad, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Tingkat Khas Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Tema penyusuan susu ibu tahun ini, Step Up for Breastfeeding, Educate and Support, bertepatan dengan salah satu langkah Kementerian Kesihatan dalam menangani kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif.
Forum Prepanita sesi kedua bertajuk Komunikasi. Komunikasi adalah kunci kebahagiaan, anjuran Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama agensi kerajaan dan persatuan bukan kerajaan dilanjutkan bagi para penuntut IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal. Forum diadakan untuk mempertingkatkan kesedaran tentang kepentingan hak wanita dan mempersiapkan diri wanita dan lelaki untuk cekal menghadapi masalah atau musibah yang tidak dijangka. Lebih 300 orang penuntut IBTE tahun 2 menyertai forum berkenaan. Pesta Jualan Gadung Uptown Weekend Fest GUWF memberi peluang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana mempamerkan bahan jualan serta produk mereka. Pesta jualan diadakan bersebelahan pasar pelbagai barangan gadung. 15 petak jualan disediakan bagi para peniaga mikro, kecil dan sederhana dari keempat-empat daerah. Turut memeriahkan festival, pameran reptilia dan aktiviti permainan menembak. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok 21 Ogos dari pukul 3 petang hingga 10 malam. Untuk mencari pengalaman sampai macam kan membuka restoran sendiri, insyaAllah. Orang pun belum ada yang tahu yang tempat yang dapat baru ini kan dibangunkanlah semula. Kalau indah di sini, kami selalunya ada di pameran, kan diukong, ditutong, kadang di Belayet. Kami rasa bersyukurlah, syukur pasal kami kena panggil kemari supaya kami dapat mencari penghasilan kami sendirilah. Online saja, biar customer itu tahu lah lagi. Sebelum ini kan di Temburong, jadi bolehlah orang bandar apa kemari. Alhamdulillah dapat opportunity ini, sambutan pun meriah kan, pasal orang batas sudah nada macam mana ni. Opportunity untuk kami juga dan untuk mengembangkan lagi bisnes ini. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan para peniaga di negara ini untuk memastikan daging-daging mentah yang diterima daripada pembekal adalah daging yang halal dan sah, sama ada dari pusat penyembelihan tempatan yang mempunyai sijil halal, sijil penyembelih dan lesen membekal atau pengimport yang mendapat permit import halal dari Majlis Ugama Islam Brunei. Ini berikutan satu operasi bersepadu yang dijalankan oleh para pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja pada 5 Julai lalu di salah sebuah rumah di Kampung Kilanas mendapati Zuraiyati binti Haji Zainal melakukan kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006 kerana memiliki 135.8 kilogram tongkeng ayam dan 9.2 kilogram daging mentah. Dia dikenakan denda RM900. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengingatkan para pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk di negara ini supaya lebih peka terhadap produk import yang akan dijual kepada orang ramai dengan memastikan produk yang halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Ini berikutan dapatan mi segra, ramen, kyushu, tonkotsu, artificial pork flavor jenama Itsuki dijual secara terbuka di ruangan umum di beberapa buah pasaraya di negara ini. Jabatan tersebut juga membuat penelitian dan mendapati syarikat pengilang Itsuki Foods Company Limited yang menghasilkan mi segra, ramen, kyushu, tonkotsu dengan perisa tiruan daging khinzir turut menghasilkan variasi produk mi segra dengan perisa yang berasaskan daging khinzir. Oleh itu, Jabatan Hal Ehwal Syariah telah mengarahkan pemilik pasaraya terbabit untuk mengasingkan kesemua produk keluaran syarikat tersebut dengan serta-merta di tempat yang bukan halal. 6 buah syarikat di Mukim Kilanas dikenakan denda kompaun oleh pihak Autoriti Perancang Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Syarikat tersebut didapati melanggar peraturan perancangan bandar dan desa semasa operasi Op Kemas.
Antara kesalahan dikesan ialah menggunakan, menghalang, mempamerkan barang di kawasan kaki lima premis perniagaan dan tempat letak kereta. Semua syarikat berkenaan diberi tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda. Perlawanan golf sempena sambutan Hari Ulang Tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 akan diadakan selama 3 hari. Perlawanan bermula pada hari Jumaat 2 September hingga hari Ahad 4 September 2022 di Kelab Golf Pantai Mentiri. Kejohanan tersebut juga dikenali sebagai His Majesty's 76th Birthday International Amateur Open Golf Championship 2022. Perkara itu dijelaskan oleh Awang Haji Abdul Saman bin Haji Ahmad dan Awang Haji Abdul Aziz bin Muhammad Kasim, pengerusi bersama jawatan kuasa penyelenggara perlawanan golf semasa sidang media mengenainya petang tadi. Dibukakan kepada para pemain golf tempatan dan luar negara, kejohanan dibagikan kepada 5 kategori. Borang penyertaan diperoleh di Kelab Golf Pantai Mentiri dengan bayaran kemasukan bagi ahli kelab sebanyak RM100, manakala RM115 bagi bukan ahli kelab.